Tes. Okey, kita start dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. وارزقنا علما يقربنا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسمع. Amma ba'd. Jadi Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam kita boleh cakap tazkirah maghrib ni lah kan. Tazkirah maghrib ni yang sepatutnya yang berikan kuliah pada malam ni Ustaz Fazil, tapi disebabkan Ustaz ada urusan tertentu jadi ana diminta untuk gantikan. Maka bila Abu Talha minta untuk ana ganti tu, ana duk fikir jugalah nak ceramah tentang tajuk apa kan, tajuk umum apa. Jadi ana nampak macam dekat sana ada keperluan untuk ataupun ada hajat untuk ana memperkenalkan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah kepada ramai lagi sahabat-sahabat yang selalu follow kuliah di Baitul Salam ni. Sebab nama ni selalu kita dengar, okay, disebut oleh para asatizah kita kan. Bahkan kitab-kitab beliau pun, Syekhul Islam Ibn Taymiyah pun selalu dihuraikan kan. Cuma takut ramai daripada kalangan sahabat-sahabat yang follow follow page ni terutamanya, mereka kenal nama tu, mereka tahu kitab apa yang ulama Ibn Taymiyah ni tulis, tapi tak tahu apa di sebalik nama Ibn Taymiyah tu, apa di sebalik, maksudnya dari sudut biografinya, dari sudut kelebihannya, dari sudut keilmuannya. Dan bila timbul syubhat yang banyak orang timbulkan zaman sekarang, yang kata Ibn Taymiyah ni sekian-sekian, Ibn Taymiyah ni sekian-sekian kan, ramailah daripada kalangan sahabat-sahabat yang mula rasa macam, betul ke apa dia cakap ni? Betul ke Ibn Taymiyah ni memang sesat lah rupanya kan. Ini semua berlaku sebab secara mudahnya tak ramai yang ambil perhatian yang mencukupi dalam nak mendalami biografi Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Selain dari itu, kenapa ana pilih tajuk ni, tajuk biografi Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni? Ana pilih sebab dia memang di antara adat para ulama, okay, dengan kita menyebut kisah-kisah ulama terdahulu, dengan kita menyebut biografi-biografi ulama terdahulu, hati kita menjadi lebih kuat, hati kita menjadi lebih istiqamah. Okay, kita ada dorongan untuk merasa bertakwa, kita ada dorongan untuk rasa kita patut menuntut ilmu lebih. Kita ada dorongan untuk kita rasa untuk kita beramal lebih kan. Sebab tu kata para ulama ya, hikayat ulama terdahulu ni adalah jundum min junudillah, adalah tentera daripada tentera Allah yang yusabbitullahu biha fuadak. Dengannya Allah akan tetapkan hati kamu. Okay? Kisah-kisah para ulama terdahulu ni, ulama kata jundum min junudillah. Dia seolah macam tentera Allah yang dengannya Allah akan tetapkan hati-hati orang beriman. Dengannya orang beriman akan rasa tenang, orang beriman akan rasa tak susah hati. Yusabbitullahu biha fuadak. Okay? Jadi disebabkan menceritakan kisah para ulama terdahulu ni mempunyai impak yang begitu besar kan, terhadap kita punya keadaan hati kita dan juga terhadap diri kita sendiri dari sudut dorongan untuk kita melakukan ibadah, dorongan untuk menuntut ilmu. Maka sebab itulah ana pilih untuk menyentuh tentang biografi Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Sebelum ana mula untuk menceritakan tentang biografi beliau, suka untuk ana bagi tahu yang hakikatnya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Okay. Biografi Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni kalau kita nak telusuri dengan orang kata detail lah, kita nak telusuri dengan detail, dengan betul-betul teliti, dengan kita buat analisa betul-betul, kita lihat fakta sejarah satu persatu, kita buat analisa terhadap fakta sejarah tu pula, maka ditakuti bukan sahaja satu kuliah tak cukup, mungkin perlu 10 kuliah khusus untuk biografi Ibn Taymiyah sahaja rahimahullah.
kan, disebabkan Ibn Taymiyah ni biografi beliau ni sangat luas, banyak sangat peristiwa yang berlaku, banyak sangat maklumat. Jadi untuk dipadatkan dalam satu kuliah sebenarnya sangat sukar, tapi boleh dilakukan lah. Alhamdulillah kan. Cuma apa yang Ana nak bagi tahu adalah yang Ana sebut malam ni, yang insya-Allah akan ambil masa dalam sejam, lebih kurang sejam ni, ini hanyalah permukaan sahaja terhadap biografi sebenar Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Sebab kalau kita betul-betul nak telusuri, Ana rasa seseorang tu mampu buat satu subjek khusus. Subjek khusus mengkaji biografi Ibn Taymiyah saja. Sebab banyak sangat maklumat. Banyak sangat maklumat. Demi Allah, banyak sangat maklumat. Kitab yang ditulis tentang biografi Ibn Taymiyah dalam bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Jerman dah mencapai ribuan. Mencapai ribuan kitab. Kajian-kajian ditulis di barat yang Ana pernah baca, yang Ana dah cari, sampai ratusan kajian dalam tesis master ke PhD ke jurnal ke, tak campur dekat universiti-universiti Islam lagi. So kita cakap sumber tu tentang biografi beliau, resource untuk biografi Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ni sangat banyak. Okey. Dan apa yang Ana pilih malam ni insya-Allah adalah maklumat yang penting insya-Allah, dan mungkin maklumat yang rare lah. Rare, iaitu susah kita nak dengar atau susah nak cari. So Ana akan cari maklumat yang rare dan penting untuk diberitahu pada malam ni insya-Allah. Jadi kita mula masuk ke dalam biografi Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Okey. Sebelum mula Ana akan bagi tahu dulu, rujukan Ana tak larilah daripada kitab-kitab ulama terdahulu. Rujukan paling utama Ana adalah kitab Al-Jami' li sirati Syekhul Islam Ibn Taymiyah khilal sab'ati qurun. Okey, ni khilal sab'ati qurun kitab ni. Dalam 2 jilid tebal. Okey. Kitab ni kitab yang mengumpulkan sebanyak mungkin ulama yang tulis fasal khusus tentang biografi Syekhul Islam Ibn Taymiyah. So, ini kitab rujukan Ana lah, kitab utama, dan ada beberapa kitab lain yang Ana rujuk. Okey. Antara yang Ana rujuk juga kitab Al-Uqud Ad-Durriyah oleh Imam Ibn Abdul Hadi rahimahullah. Okey. Jadi sama-sama kita mula menyelusuri biografi beliau. Okey, yang ni Ana quote daripada kitab anak murid beliau Ibn Hadi tadi tu, Al-Uqud Ad-Durriyah. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Huwa Syekhul Imamur Rabbani. Sekarang nak menceritakan tentang biografi Ibn Taymiyah kan. So beliau perkenalkan guru beliau. Huwa Syekhul Imam Ar-Rabbani, Imamul A'immah wa Muftil Ummah. Wa Bahrul Ulum, Sayyidul Huffaz wa Farisul Ma'ani wal Alfaz. Sayyidul Asri wa Qari'ud Dahri, Syekhul Islam, Barakatul Anam, Allamatul Zaman wa Tarjamanul Quran. Alamul Zuhad wa Awhadul Ubbad, Qami'ul Mubtadi'in. Wa akhirul mujtahidin. Ini semua gelaran-gelaran Ibn Taymiyah lah, sangat panjang. Gelarannya satu perenggan lah. Gelaran sahaja dah satu perenggan. Kata beliau, Taqiyuddin, ini laqab. Okay, ini laqab bagi Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Okay, Abul Abbas, kunyah beliau. Walaupun Syekhul Islam Ibn Taymiyah tak ada anak, tapi beliau ada kunyah Abul Abbas. Bukan bermaksud yang Ibn Taymiyah ada anak nama Al-Abbas. Tak. Nama beliau, cuma beliau memang ada kunyah Abul Abbas, Ahmad ibnu Asy-Syaikh. So nama Ibn Taymiyah adalah Ahmad. Ahmad ibnu Syaikh, anak kepada Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Syihabuddin Abil Mahasini Abdul Halim ibn Syaikh. Anak kepada Syekh Al-Imam Al-Allamah Abdul Halim. So ayah Ibn Taymiyah bernama Abdul Halim. Ibn Syekh Al-Imam Al-Allamati Syekh Al-Islami Majduddin Abil Barakati Abdus Salam bin Abi Muhammadin Abdullah bin Abil Qasim Al-Khadr bin Muhammad bin Al-Khadr bin Ali bin Abdullah bin Taymiyah Al-Harrani. So nama atuk beliau adalah Majduddin Abul Barakat Abdus Salam. Okey. Nama atuk Ibn Taymiyah adalah Abdus Salam. Laqab bagi atuk beliau adalah Majduddin. Jadi biasa kita akan jumpa ulama akan kata Majd Ibn Taymiyah. Bila ulama kata Majd Ibn Taymiyah, maka itu merujuk kepada atuk beliau rahimahullah. Laqab bagi atuk beliau adalah Abul Barakat. Okey, Abul Barakat. Al-Harrani. Ibn Taymiyah ni nisbah beliau Al-Harrani, iaitu dilahirkan di Harran. Harran ni di zaman moden dekat Turki, sempadan Turki, dekat sempadan Turki. Nazilu Dimashq.
Nazilu Dimashq maksudnya asalnya lahir dekat Harran, kemudian berpindah duduk dan menetap di Dimashq, Damsyik dekat Syria. Sahibut tasanif allati lam yusbaq ila mithliha. Okey. Macam mana Ibn Taymiyah boleh dapat gelaran Taymiyah ni? Taymiyah ni datang mana? Sebenarnya, okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, Ibn Taymiyah ni datang dalam keluarga dipanggil Ahlul Taymiyah. Okay. Ahlul Taymiyah ni keluarga yang memang terkenal dengan tradisi keilmuan lah. Daripada Ibn Taymiyah sampailah ke moyang beliau, semuanya terkenal dengan tradisi keilmuan. Ayah beliau ulama, atuk beliau ulama, pakcik ulama, moyang ulama. Bahkan Ibn Taymiyah nanti kita akan tahu ada adik-beradik, dua orang, Syarafuddin dengan Zainuddin kalau nak tak silap. Diorang dua ni pun merupakan ahli ilmu juga. Jadi Al-Taymiyah ni, keluarga Taymiyah ni keluarga yang besar. Jadi macam mana boleh dapat nama Taymiyah ni? Taymiyah datang dari mana? Ulama yang menulis biografi Ibn Taymiyah ni sendiri khilaf. Khilaf dalam isu ni. Jadi ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang kata Taymiyah ni disebabkan atuk beliau, okey, bukan atuk, moyang Ibn Taymiyah bila pergi haji, lalu dekat satu kawasan nama Taimak. Okey, lepas tu dia nampak dekat kawasan Taimak tu ada budak kecil perempuan. Okey. Bila dia balik rumah dia lepas habis haji, dah habis lakukan haji semua, dia balik rumah, dia jumpa isteri dia. Dia tengok-tengok isteri dia yang sebelum ni waktu pergi haji tu mengandung, balik haji je dah beranak dah. Beranak-beranak keluar anak perempuan. Bila keluar anak perempuan, dia teringat anak dia ni, bila dia tengok anak dia teringat budak kecil perempuan tiflah, maksudnya budak kecil perempuan yang dia tengok dekat kawasan nama Taimak tu. Maka moyang Ibn Taymiyah ni pun kata, Ya Taymiyah, Ya Taymiyah. Faluqiba bidzalik. Maka budak tu pun diberi gelaran Taymiyah tu. Maka dari situ bermulanya nama Taymiyah dalam keluarga Al-Taymiyah ni. Okay, ini antara pandangan yang masyhur lah. Ada satu lagi pandangan. Cuma pandangan yang pertama ni lagi masyhur. Ana tak sebut pandangan kedua ni sebab itu kurang masyhur. Kata Ibn Abdul Hadi. Ibn Abdul Hadi ni anak murid Ibn Taymiyah yang rapat. Anak murid Ibn Taymiyah yang rapat. Nanti kita akan ada satu fasal khusus tentang anak murid Ibn Taymiyah. Kata beliau, Wulida Syekhuna Abul Abbas biharran. Okay, guru kami Abul Abbas lahir ke Harran. Yaum al-Ithnain. Hari Isnin, Ashir wa qil thani ashara Rabi'ul Awal sanata 61 wa 600. Tahun 661 Hijrah. 661 Hijrah. 10 atau 12 Rabiul Awal tahun 661 Hijrah. So itu tarikh kelahiran Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Okey. Lahir dekat mana? Harran. Kemudian hajara waliduhu bihi wa bi ikhwatihi ila Syam inda jawrit Tatar. Bila Ibn Taymiyah membesar sikit dalam umur 5-6 tahun macam tu, okey, dalam Ibn Taymiyah umur 5-6 tahun macam tu, ayah beliau bawa keluarga beliau ni, anak pinak dengan adik-beradik ni semua, pindah daripada Harran pergi ke Syria. Sebab waktu tu Mongol ni dah mula nak masuk dekat kawasan Harran tu. Kalau kita tengok sejarah, Ibn Taymiyah ni aspek yang kita kena hurai sebenarnya, tapi tak cukup masa lah, insya-Allah kita akan hurai pada masa akan datang. Dari sudut aspek geopolitiknya, Ibn Taymiyah ni lahir dalam keadaan waktu tu kerajaan yang memerintah adalah kerajaan Mamluk ataupun Mamalik, yang asalnya pemerintah atau raja-raja ni semua daripada golongan hamba je. Okey. Dan waktu tu antara ancaman terbesar pada tamadun Islam adalah golongan Mongol. Yang Mongol sebelum kelahiran Ibn Taymiyah lagi, tahun 650 lebih Hijrah lagi, lebih kurang 10 tahun sebelum Ibn Taymiyah lahir, Mongol dah pun jatuhkan Baghdad. Baghdad yang waktu tu kita cakap headquarters ataupun capital untuk tamadun Islam dah jatuh dekat tangan Mongol. Sampai kitab-kitab dibuang dalam sungai kan. Dakwat yang guna untuk tulis kitab tu membuatkan sungai tu jadi warna hitam. Ratusan ribu bahkan jutaan orang yang mati dibunuh. Dan banyak benda-benda yang keji dilakukan lah, anda tak nak sebut. Benda-benda keji dilakukan terhadap orang-orang Islam waktu Mongol masuk tu. Lepas Mongol dah menang dekat Baghdad, dia pun nak masuk tempat-tempat lain. Antara tempat dia pun nak masuk kat mana? Harran, tempat yang Ibn Taymiyah ni lahir ni. Sebab itulah keluarga beliau lari
Daripada Harran kepada Syria waktu Ibn Taymiyah umur 6 tahun. Kata dekat sini fasaru bil lail. Mereka keluar daripada bandar Harran tu pada waktu malam. Pada waktu malam. Wa ma'ahumul kutubu ala ajalah li'adami dawab. Keluarga beliau bila lari daripada Harran ni pindah ke Syria ni, mereka bawa sekali kitab-kitab. Sebab kita dah cakap Alut Taymiyah adalah keluarga yang dipenuhi dengan tradisi ilmu, betul tak? Maka bila keluar daripada Harran, keluarga Ibn Taymiyah ni bawa sekali macam troli lah. Kita nak kata troli, bolehlah kata troli. Ajalah ni tayar sebenarnya. Tayar, troli lah troli. Atas troli tu diletakkan kitab-kitab kan. Menunjukkan betapa keluarga beliau mementingkan ilmu lah. Tapi bila bawa troli ni, mereka yang kena tolak benda tu. Sebab tak ada binatang tunggangan ataupun binatang haiwan mana-mana yang nak tolong tarik troli tu. So keluarga mereka ni bila keluar daripada Harran, mereka yang tolak troli. Jadi slow lah lari. Sehingga dikatakan hampir-hampir tentera Tatar nak dapat kejar. Fakana al-adu yalhaquhum wa waqafatil ajalah. Kan? Tiba-tiba tayar ataupun troli tu rosak ataupun stop. Dan hampir-hampir tentera Tatar ni nak dapat kejar keluarga Ibn Taymiyah punya keluarga ni. Tapi satu keluarga ni kemudian fabtahalu ilallah. Mereka semua berdoa kepada Allah, bertawakal sungguh-sungguh. Wastaghathu bih. Mereka semua melakukan istighathah kepada Allah. Meminta untuk Allah keluarkan mereka daripada keadaan yang sukar tu, fanajau. Maka mereka semua selamat. Fanajau wasalimu. Maka mereka semua selamat. Maka keluarga Ibn Taymiyah ni yang tadi tentera Tatar nak dapat kejar tu terselamat. Sebab keluarga mereka ni, keluarga Ibn Taymiyah ni istighathah kepada Allah. Okay? Kemudian mereka tiba di Dimashq. Okay? Pada tahun 67 wa 600 667 Hijrah. 667 Hijrah ni maksudnya umur Syekhul Islam waktu tu 6 tahun, 7 tahun gitu. Okay? Bila sampai-sampai je Ibn Taymiyah pun belajar dengan ulama-ulama dekat Dimashq ni lah kan. Fasami'u min asy-Syaikh Zainuddin Ahmad bin Abd Daim bin Ni'matil Maqdisi juz'a Ibn Arafah wa ghairi dhalik. Mendengar Ibn Taymiyah waktu umur 6-7 tahun dah mula join majlis sama' hadis. Majlis mendengar hadis kan. So antara guru beliau yang pertama adalah Zainuddin Ahmad ibn Abd Daim. Okay, ulama hadis besar. Ibn Taymiyah dengar juzuk Ibn Arafah daripada beliau. Kitab hadis lah. Thumma sami'a syekhuna al-kathira min Ibn Abil Yusr. Kemudian guru kami Ibn Taymiyah pun belajar hadis banyak. Al-kathir maksudnya belajar banyak. Dengar hadis banyak daripada guru yang bernama Ibn Abil Yusr. Wal Kamal ibn Abdin. Okay, guru lain nama Al-Kamal bin Abd. Kemudian guru lain nama Al-Majd bin Asakir. Ni bukan Ibn Asakir yang buat tarikh, ni lain. Wa ashab al-khushu'i. Okay. Wa min al-Jamal Yahya bin Sayrafi. Wa Ahmad bin Abil Khair Salamah. Wal Qasim al-Irbili. Wa Syekh Fakhruddin bin Al-Bukhari. Wal Kamal Abdul Rahim. Wa Abil Ghanaim bin Allan. Wa Ahmad bin Shayban. Wa khalqin kathir. Khalqin kathir ni maksudnya Ibn Taymiyah belajar dengan ramai guru. Okay, ramai guru. Sama-sama kita tengok sikit dekat kitab Jami' ni, di Siratul Syekh Islam apa dia kata tentang Ibn Taymiyah ni. Kata beliau, kata pengarang kitab ni, akhadha an akthara min 200 syekh. Okay, Ibn Taymiyah ni akhadha an akthara min 200 syekh. Ibn Taymiyah ambil atau belajar daripada lebih 200 orang guru. Okay. Kulluhum Damashiqah. Semua guru Syekhul Islam Ibn Taymiyah adalah orang Syria, Damsyik. Wa julluhum Hanabilah, majoritinya Hambali. Tapi kita akan tengok nanti ataupun pada kesempatan akan datang lah. Yang Ibn Taymiyah punya guru ni daripada kalangan Hanafi ada, Maliki ada, Syafi'i ada, semua ada. Okay? Tapi majoritinya Hambali. Kulluhum Damashiqah. Kebanyakan mereka ni daripada Syria belaka. Wa kana daripada Dimashq. Wa kana awwalu sama'ihi min Ibn Abd Daim di Dimashq yang tadi tu pada umur 7 tahun. So beliau orang pertama yang beliau belajar adalah Ibn Abd Daim pada umur 7 tahun.
Jadi kita tahu dekat sini yang Ibn Taymiyah belajar daripada sekurang-kurangnya 200 orang guru. Jadi bila timbul persoalan kan, zaman sekarang ada orang kata Ibn Taymiyah ni tak ada guru. Bahkan ada tokoh-tokoh terkenal pun yang kata gitu. Dia berkata Ibn Taymiyah ni tak ada guru. Ibn Taymiyah ni bukan orang yang banyak bertalaqi. Ibn Taymiyah ni banyak mutalaah ataupun baca kitab sendiri. So ini semua dakwaan yang tak tepat. Sebab Ibn Taymiyah memang mempunyai banyak sangat guru. Kan? Dan beliau mulazamah dengan ramai guru. Dah lama. So dakwaan yang kata Ibn Taymiyah ni tak ada guru ataupun tak ada dipanggil syekh yang betul-betul tarbiyah beliau, itu dakwaan yang tak tepat atau salah lah kita cakap. Jadi waktu kecil Ibn Taymiyah belajar khat, tulisan, hisab, matematik, fil kutab. Kutab ni macam sekolah-sekolah lah, sekolah rendah gitu. Hafizal Quran wa huwa fis sighar. Hafal Quran waktu umur kecil lagi. Okay, kita akan tengok sikit perincian tentang sejarah beliau menuntut ilmu. Kata anak murid beliau ni, wasami'a musnada al-Imam Ahmad bin Hanbal marrat. Okay, beliau belajar dan mendengar Musnad Ahmad bin Hanbal. Yang Musnad Ahmad ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Musnad Ahmad ni panjangnya 30,000 hadis. Kalau tak berulang. Cetakan moden ada yang sampai 50 jilid ni Musnad Ahmad ni. Ibn Taymiyah belajar ni berkali-kali, dengar ni berkali-kali. Wasami'a al-kutub al-kibara wal ajza. Dan Ibn Taymiyah ni belajar banyak dan dengar hadis banyak kitab-kitab yang tebal-tebal gitu. Dan di antara kitab yang Ibn Taymiyah belajar dan dengar juga adalah Mu'jam at-Tabrani al-Kabir. Yang Mu'jam at-Tabrani al-Kabir pun puluhan ribu hadis juga. Okey. Wa uniya bil hadis. Okey, Ibn Taymiyah ni memberi perhatian terhadap ilmu hadis. Wa uniya bil hadis. Wa qara'a. Qara'a ni maksudnya belajar, baca dan belajar dah hafal. Wa nasakha, kemudian salin hadis, tulis dan salin. Wa ta'allama al-khatta wal hisaba fil maktab. Dia belajar itulah matematik dan cara menulis tu, khat. Wa hafizal Quran, hafal Quran, wa aqbala 'ala al-fiqh. Kemudian Ibn Taymiyah fokus pada ilmu fiqh pula, aqbala 'ala al-fiqh. Wa qara'a ayyama fil arabiyyah 'ala Ibn Abdul Qawi. Kemudian Ibn Taymiyah pun belajar bahasa Arab dengan guru yang bernama Ibn Abdul Qawi. Yang Ibn Abdul Qawi ni merupakan seorang muhaddis dan ahli nahu, wafat pada tahun 699 Hijrah. Thumma fahimaha. Kemudian Ibn Taymiyah menguasai ilmu bahasa Arab, faham ilmu bahasa Arab ni. Wa akhadha yata'ammalu kitab Sibawayh. Kemudian Ibn Taymiyah pun mula menelaah kitab Sibawayh. Kitab Sibawayh ni kira rujukan ataupun kitab yang paling tinggi dalam susunan belajar ilmu nahu. Hatta fahimahu wa bari'a fin nahu. Sehingga Ibn Taymiyah faham kitab Sibawayh itu dan menguasai ilmu nahu. Masya Allah, zaman sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, untuk saya gambarkanlah, nak cari orang yang betul-betul faham kitab Sibawayh ni dekat negara kita ni, Malaysia ni, hampir tak jumpa. Ada beberapa orang individu lah kot yang mungkin saya kenal, yang saya tahu mereka ni memang baca kitab Sibawayh dan mereka faham. Adapun majoriti orang yang belajar bahasa Arab dekat Malaysia ni, kebanyakannya hampir tak pernah buka pun kitab Sibawayh tu. Tapi dekat sini, biografi Ibn Taymiyah kata Ibn Taymiyah baca waktu kecil dan faham kitab tu waktu kecil. Waktu umur belasan tahun. Wa aqbala 'ala at-tafsir iqbalan kulliyan hatta haza fihi qasab as-sabki. Okey, dan kemudian belajar ilmu tafsir pula. Fokus sepenuhnya pada ilmu tafsir. Wa ahkama usul al-fiqh. Kemudian kuasai usul fiqh pula. Senang cerita Ibn Taymiyah ni belajar semua cabang ilmu lah. Hadha kulluhu wa huwa ba'du ibnu bid'i asharata sanah. Ini semua berlaku dalam keadaan beliau masih lagi belasan tahun. Ibnu bid'i asharata sanah ni belasan tahun maksudnya. Fanbahara al-fudala'u min farti dhaka'ih wa sayalani dhihnih. Maka ulama-ulama yang hebat-hebat pun terkejut. Inbahar, terkejut dengan kepandaian Ibn Taymiyah yang sangat farti dhaka'ih ni, kita cakap jenis sangat, jenis yang melampau. Wasayalani dhihnih, yang otak ni lancar, laju je. Wa quwwati hafizatih, hafalan yang sangat kuat. Dikatakan Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni menghafal sahihain. Okey. Mula-mula Ibn Taymiyah menghafal al-jam'u baina sahihain oleh Imam Al-Humaidi. Kemudian beliau hafal sahihain sendiri, Bukhari dan Muslim, dan dikatakan yang Ibn Taymiyah juga menghafal Musnad Imam Ahmad. Okay. Dan setengah anak murid Ibn Taymiyah yang lain mengatakan di antara mahfuzat, di antara apa yang Syekhul Islam hafal juga adalah kitab Al-Muhalla bil Athar ataupun fil Athar oleh Imam
Ibnu Hazm Al-Andalusi. Yang Al-Muhalla ni tuan-tuan, cetakan modernnya, cetakan terbarunya dalam belasan jilid, sekitar 12 ke 15 jilid. Okey. Al-Muhalla oleh Imam Ibn Hazm sekitar 12 ke 15 jilid. Dia kitab yang dalamnya ada hadis, ada tafsir, ada istidlal dan ilmu usul fiqh, semua ada dalam tu. Dia katakan Ibn Taymiyah menghafal kitab Al-Muhalla ni. Al-Muhalla ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, siapa hafal? Tak ada orang hafal. Setahu saya lah, tak ada orang hafal zaman sekarang ni Al-Muhalla oleh Imam Ibn Hazm. Okay, dan dikatakan Ibn Taymiyah ni di antara mahfuzat, apa yang Ibn Taymiyah hafal adalah kitab Al-Muhalla. Jadi Masya Allah, hafalan yang sangat kuat. Sehingga, sebab itulah masyhur ya, macam Imam Az-Zahabi kata, masyhur disebutkan dalam biografi Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni, yang dikatakan bahawa kullu hadithin la ya'rifuhu Ibn Taymiyah falaysa bihadith. Okay? Kullu hadithin la ya'rifuhu Ibn Taymiyah falaysa bihadith. Semua hadis yang Ibn Taymiyah tak pernah dengar ataupun tak tahu, maka itu bukan hadis. Okay? Kata-kata ni menjadi masyhur di kalangan ulama hadis zaman tu. Mereka kata kalau Ibn Taymiyah, cuba tanya Ibn Taymiyah hadis ni. Kalau Ibn Taymiyah tak tahu, maka ni bukan hadis. Menunjukkan betapa hafalan Ibn Taymiyah ni sangat kuat terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Dan Ibn Taymiyah ni membesar dalam keadaan penuh dengan ta'abbud, rasa nak beribadah kepada Allah, afaf, dengan penuh kita cakap membesar dalam keadaan suci lah. Suci ni maksudnya bukan Ibn Taymiyah ni maksum. Maksudnya suci ni Ibn Taymiyah ni tak terpengaruh dengan kawan-kawannya dengan pengaruh-pengaruh yang buruk. Kan kalau macam zaman sekarang ni kita cakap orang yang membesar dalam keadaan dia tak terlibat-terlibat dengan maksiat sangat. Dia bukan jenis orang yang selalu bergaul dengan orang-orang yang lo'lak ke huha-huha, tak. So Ibn Taymiyah ni fi tasawwunin tammin wa afaf. Dia membesar dalam keadaan yang dijaga, terjaga dan tak terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh buruk ni. Waqtisadin fil malbasi wal ma'kal. Dan Ibn Taymiyah ni orang yang bersederhana dalam pakaian dan pemakanannya. Okay? Makan tak mewah, makan biasa-biasa je. Pakai pakaian pun biasa-biasa, tak cantik sangat, tak buruk sangat. Ibn Taymiyah ni senang cerita, temanya adalah orang, dia nak nampak macam dia orang biasa-biasa je. Kan? Dia nak nampak macam dia orang yang biasa-biasa saja. Wa kana yahduru al-madaris wal mahafil fi sigharih wa yunadhiru wa yufhimu al-kibar. Ibn Taymiyah ni waktu kecil lagi dah menghadiri sekolah-sekolah, okay, dan majlis-majlis ilmu ni, dan dah banyak berdebat. Bahkan yufhimul kibar. Ibn Taymiyah ni yufhimul kibar. Yufhimul kibar ni mengalahkan orang-orang yang besar kat majlis-majlis ilmu tu. Bila berdebat menang pula. Ini waktu kecil lagi. Wa syara'a fil jam'i wat ta'lif. Okey. Min zalikal waqt. Waktu umur kecil tu lagi dah mula nak mengumpul dan menulis kitab. Okey. Ibn Taymiyah dikatakan mula menulis kitab pada umur 17 tahun. Kalau anak tak silap, betul. Dalam lebih kurang umur 17 tahun, beliau dah mula menulis kitab. Pada umur 17 tahun juga, beliau telah memberi fatwa. Okay, yang Ibn Taymiyah ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ibn Taymiyah mendapat keizinan untuk memberi fatwa oleh guru beliau. Okay. Ana tak ingat nama guru beliau tu. Tak silap, Ana Syarafuddin Al-Maqdisi. Kalau Ana tak silap. Mungkin Ana tersilap, nanti Ana boleh cek balik semula. Tapi tak silap Ana, salah seorang daripada guru beliau telah memberikan keizinan, ya, bagi Ibn Taymiyah waktu umur 17 tahun untuk memberi fatwa. Dan Ibn Taymiyah ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, keluarga beliau Ahlul Taymiyah sebenarnya pada awal-awal kedatangan mereka dekat Syria ni, aktiviti mereka banyak berpusat dekat madrasah nama dia As-Sukkariyah. Okay, dekat Syria waktu tu banyak madrasah. Kalau siapa yang mengaji ilmu hadis, dia akan tahu madrasah-madrasah yang masyhur macam Madrasah Ashrafiyah dan sebagainya, ada banyak dekat kawasan Dimashq. Antara madrasah yang masyhur, antara sekolah yang masyhur. Sekolah ni kita cakap bukan sekolah macam zaman sekarang. Kan? Sekolah zaman dulu ni tempat melahirkan ulama yang memang silibus hebat-hebat, dia ada pengetua khusus dia semua. Okay, Ibn Taymiyah ni keluarganya Ahlul Taymiyah, mereka pegang Madrasah Sukkariyah. Yang asalnya mengajar dekat Madrasah Sukkariyah ni ayah Syekhul Islam Ibn Taymiyah, iaitu siapa? Abdul Halim, kan? Kita cakap Abdul Halim. Setelah kewafatan ayah beliau Abdul Halim, Ibn Taymiyah mula mengganti ayahnya untuk mengajar dekat sekolah tu.
madrasah Sukariyah. Bahkan Ibn Taymiyah juga diminta oleh ayahnya untuk mengajar lepas ayahnya wafatlah, mengganti tempat ayahnya dekat mengajar kat masjid. Sebab tu kita tak heran bila kita nampak Ibn Taymiyah umur 17 tahun, beliau telah diberi keizinan oleh para guru beliau untuk berfatwa. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mendapat keizinan untuk fatwa ni bukan benda mudah. Bukan benda yang mudah. Zaman sekarang semua orang mudah memberikan fatwa. Semua mudah memberi fatwa. Tapi zaman dulu tak. Yang memberi fatwa ni hanya orang yang layak, hanya orang yang diberi authority sahaja. Untuk anda menggambarkan, saya nak menggambarkan dekat tuan-tuan dan puan-puan betapa umur 17 tahun ni sangat muda untuk diberi keizinan fatwa. Kebanyakan orang zaman sekarang ni yang mengaji lama dalam ilmu usul dan dalam ilmu usul ifta' dan sebagainya ni, mungkin kebiasaan lah 40-an dan biasanya 50-an baru layak memberi fatwa. Kebiasaannya. Maksudnya kehadapan memberi fatwa. Maksudnya memang volunteer jadi memberi fatwa. Biasanya umur 40-50. Tapi Ibn Taymiyah pada umur 17 dah ni. Dah diberi keizinan oleh para gurunya. Dan ini merupakan tradisi para ulama', iaitu tidak memberikan fatwa melainkan setelah diberi keizinan untuk beri fatwa. Sebab itulah kata ada seorang ulama' ni, dia buat satu syair dalam ilmu fatwa. Nama beliau Al-Ghallawi. Beliau ada nama nazam beliau ni Butulaihiyah. Kata ulama' tu Al-Ghallawi tu, wal haqqu an tuftiya ba'da an tara nafsaka ahlan wa yara dhakal wara. فمالك أجازه 70 محنكا للصحب يتبعون وقال ما أفتيت حتى شهد 70 شيخا أنني على الهدى والشافعي أجازه الإمام بحان أن تفتي يا غلام واليوم أهل البدو والقصور يفتون جرأة مع القصور. Ini kata ulama' tu dalam nazam beliau tadi. Yang sepatutnya adalah kita hanya beri fatwa bila kita rasa kita layak, kita rasa kita yakin dengan ilmu kita, dan orang lain pun rasa yakin dengan ilmu kita. Para guru pun dan ulama' pun yakin dengan ilmu kita. Wal haqqu an tuftiya ba'da an tara nafsaka ahlan wa yara dhakal wara. Famalikun ajazahu 70. Imam Malik sendiri yang bagi keizinan untuk Imam Malik fatwa 70 orang ulama'. Famalikun ajazahu 70 muhannakan. 70 ni semua pakai serban. Lis-sahbi yatba'una. Mereka ni semua tabi'in yang belajar dengan sahabat. Wa qala ma aftaitu hatta syahida 70 shaykhan annani 'ala al-huda. Kata Imam Malik, aku tak pernah berfatwa sehinggalah aku disaksikan oleh 70 guru aku bahawa aku ni di atas kebenaran. Ma aftaitu hatta syahida 70 shaykhan annani 'ala al-huda. Imam Syafi'i sendiri diberikan keizinan untuk berfatwa ni oleh guru beliau Muslim bin Khalid Az-Zinji. Wasyafi'i ajazahu al-imamu bihana an tuftiya ya ghulamu. Hana an tuftiya ya ghulamu. Telah sampai waktu bagi kau untuk berfatwa, wahai budak, wahai anak kecil, wahai Syafi'i. Imam Syafi'i waktu tu pun masih belasan tahun. Jadi Ibn Taymiyah pun macam tu. Macam ulama'-ulama' mazhab juga pada umur 17 tahun beliau pun dah diberi keizinan untuk berfatwa. Adapun kita pada zaman sekarang semua orang nak berfatwa tapi sangat lemah fatwa kita. Wal yawma ahlul badwi wal qusuri yuftuna jur'atan ma'al qusuri. Nasallallahu salamata wal afiyah. Itu tentang fatwa. Sekarang ni anak nak sebut satu tentang majlis ilmu yang dilakukan oleh Syekhul Islam. Tadi kita cakap Ibn Taymiyah ni buat majlis ilmu kan. Waktu umur 20-an tu dah kira dah start buat majlis ilmu lah, dah ramai orang datang. Kita nak sebutkan sikit dokumen bersejarah tentang majlis ilmu yang Ibn Taymiyah berikan ni. Bila beliau mula memberikan majlis ilmu pada umur 22 tahun 628 Hijrah, tahun 683, waktu tu umur beliau 23 tahun. Ni umur 23 Pada hari Isnin 8 Muharram, dikatakan Ibn Taymiyah dah mula start mengajar di posisi ayahnya, ganti posisi ayahnya dekat Darul Hadith As-Sukariyah yang nak cakap tadi tu, Madrasah Sukariyah. Yang hadir majlis ni siapa? Yang ni anak-anak tuan-tuan dan perempuan yang tengah follow live ni untuk hayati. Siapa yang hadir majlis Ibn Taymiyah ni? Yang hadir wa hadarahu qadil qudah Bahauddin wa Syekh Tajuddin Al-Fazari wa Zainuddin Ibn Al-Murahhal wa Zainuddin Ibn Al-Munajja wa jamaah. Yang datang majlis Ibn Taymiyah
Waktu Ibn Taymiyah umur 23 tahun, yang datang majlis beliau ni bukan orang lekeh-lekeh, tapi qadil qudah, ketua-ketua qadi Melaka. Ulama-ulama besar negeri datang Melaka. Antara yang datang adalah Imam Tajuddin Al-Fazari yang terkenal dengan nama Al-Firqah, Asy-Syahir bil Firqah. Wafat 690 Hijrah. Kata Imam Tajuddin Al-Fazari ni, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, beliau kata wa kana darsan hasana. Pelajaran yang disampaikan oleh Ibn Taymiyah yang kami hadir ni pelajaran yang bagus. Sehingga beliau menyalin apa yang Ibn Taymiyah mengajar. Bayangkan seorang tok guru besar datang belajar dengan seorang yang muda. Tok guru besar yang alim ni menyalin apa yang si muda tu cakap. Dan Imam Tajuddin yang terkenal dengan nama Firqah ni bukan orang lekeh-lekeh. Kata Imam Az-Zahabi, boleh jadi beliau ni lebih faqih daripada Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Zahabi, wa huwa min kibari masyayikh Syafi'iyah, antara ulama mazhab Syafi'i yang paling hebat. Yaqulu Az-Zahabi fi bayani manzilatihi fil madhhab. Okay, Imam Zahabi bagi tahu kedudukannya. Wa kana akbara minan Nawawi. Beliau ni lebih senior daripada Imam Nawawi. Bi sab'i sinin, lebih senior 7 tahun. Wa kana afqaha nafsan. Beliau lebih faqihun nafs daripada Imam Nawawi sendiri. Maksudnya Imam Tajuddin Al-Fazari yang menghadiri kuliah Syekhul Islam Ibn Taymiyah tu, beliau tu dikatakan lebih hebat daripada Imam Nawawi. Bayangkan, lebih hebat daripada Imam Nawawi. Beliau ni hadir kuliah Syekhul Islam waktu Syekhul Islam masih umur 23 tahun. Beliau kata kuliah yang Syekhul Islam beri ni apa? Darsan hasanah, kelas yang sangat bagus. Bayangkan. Wa kana afqaha nafsan wa adhka qarihatan wa aqwa munadharatan min Syekh Muhyiddin bikathir. Lebih hebat berdebat daripada Imam Nawawi lagi. So, Imam Tajuddin Al-Fazari, Syekhul Syafi'iyah yang datang kuliah Imam Ibn Taymiyah ni bukan orang lelaki-lelaki, ulama besar. Beliau sendiri yang hadir puji Ibn Taymiyah. Bayangkan, umur 23 tahun. Masya Allah. Pada tahun 690 Hijrah, okay, lebih kurang 7 tahun lepas peristiwa ni, kiranya waktu Ibn Taymiyah dah mula masuk umur 30-an, dikatakan ada satu konflik yang berlaku tentang akidah Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah dah mula mengajar tentang akidah dan mula bahas tentang asma' wa sifat. Jadi ada orang yang hadir kuliah Ibn Taymiyah tu tak puas hati dengan Ibn Taymiyah. Mereka cuba angkatkan perkara tu kepada pihak berkuasa lah. Tapi waktu tu Qadhi Qudah Shihabuddin, Qadhi Qudah, ketua Qadhi, backup Ibn Taymiyah. Beliau kata, ana ala i'tiqadi Syekh Taqiyuddin. Aku berada atas akidah yang sama dengan Syekh Taqiyuddin ni. Bayangkan Ibn Taymiyah ni waktu umur 30 tahun, Qadhi Qudah backup beliau, kata akidah aku sama macam akidah Ibn Taymiyah. Kerana Ibn Taymiyah ni ilmunya luas, akalnya sihat, maka dia tidak mengatakan melainkan yang sahih. Ini kata Qadhi Qudah tu. Lianna dhihnahu sahih wa mawaddahu kathirah fahuwa la yaqul illa sahih. Kemudian kata seorang lagi, Qadhi Syarafuddin Ibn al-Maqdisi, ulama besar Hanabilah ni dekat Syria. Beliau kata Ibn Taymiyah tak salah. Okay, ana arju barakatahu wa du'a'ah wa huwa sahibi wa akhi. Aku mengharapkan berkat beliau dan doa Ibn Taymiyah ni, dan dia kawan aku dan saudara aku. Aku akan backup dia. Jadi kedua ulama ni, mereka backup Ibn Taymiyah dari sudut tuduhan yang kata Ibn Taymiyah ni sesat kononnya dalam akidah lah. Ini awal-awal ini awal sebelum berlaku banyak lagi peristiwa ni, awal pada umur beliau 30 tahun. Dan pengakuan ni tadi Shihabuddin Qadhi Qudah tu yang kita cakap ketua Qadhi tu, beliau ni adalah ulama besar mazhab Syafi'i. Qadhi Qudah pegang kedudukan ketua hakim, bayangkan. Bila beliau kata ana ala i'tiqadi Ibn Taymiyah, aku atas akidah Ibn Taymiyah, Ibn Taymiyah pegang kata-kata tu, sehingga pada masa akan datang, okay, kalau ada kesempatan kita akan bincang, bila Ibn Taymiyah ada perdebatan dipanggil munadharah wasatiyah, okay, perdebatan atas akidah wasatiyah, Ibn Taymiyah menggunakan persaksian ni daripada Qadhi Qudah tadi untuk kata akidahku betul. Ibn Taymiyah kata, kenapa aku perlu dengar cakap korang sedangkan dulu Qadhi Qudah Shihabuddin Al-Khuyi kata ana ala i'tiqadi Ibn Taymiyah, aku ni sama akidah dengan Ibn Taymiyah. Jadi kenapa aku perlu khawatir bila kamu rasa tak tepat akidah aku? Okay? Maksudnya persaksian yang diberikan oleh Qadhi Shihabuddin ni sangat penting. Dalam keadaan Ibn Taymiyah masih muda waktu tu, macam nak cakap 30-an. Masya Allah. Jadi itu tentang
majlis ilmu yang Ibn Taymiyah lakukan, dan sedikit kita cakap konflik lah yang berlaku awal-awal hidup beliau. Ada beberapa lagi maklumat yang nak sebut yang mungkin menarik untuk antum tahu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan tahu. Ibn Taymiyah mula mengajar tafsir pada umur 30 tahun. Di Jami' Umawi. Jami' Umawi ni tuan-tuan dan puan-puan, dia masjid besar. Bila kita cakap masjid Jami' ni, Jami' Umawi ni, dia adalah masjid yang menjadi tumpuan orang dekat bandar tu. Jami' Umawi. Ibn Taymiyah ada kelas tafsir yang berterusan untuk tempoh masa yang lama dekat Jami' Umawi. Pada 692 Hijrah, Ibn Taymiyah melakukan haji. Okey, umur waktu tu 31 tahun. Melakukan haji sekali. Okey. Pada tahun 695 Hijrah, beliau pun dah mula mengajar dekat madrasah rasmi untuk mazhab Hanabilah. Al-Madrasah Al-Hambaliyah. Itu sedikit sebanyak tentang awal kehidupan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni, untuk fasa seterusnya, suka untuk ana sebutkan pada tuan-tuan dan perempuan yang sedang follow live ni, beberapa kata ulama' yang puji Ibn Taymiyah. Okay? Antara orang yang puji Ibn Taymiyah yang sezaman dengan Ibn Taymiyah sendiri adalah Imam Abu Hayyan Al-Andalusi. Ulama' besar bahasa Arab. Ada kitab yang masyhur nama Al-Bahrul Muhit, Syarh Tashil, ya, Tadhil Syarh Tashil dan macam-macam. Bila beliau puji Ibn Taymiyah ni, beliau buat syair. Beliau kata, Qama Ibn Taymiyah fi nasri syar'atina. Qama Ibn Taymiyah fi nasri syir'atina. Maqama Sayyidi Taymin idh asad mudaru. Ibn Taymiyah ni bangkit dan mempertahankan syariat kami ni seperti mana Abu Bakar bangkit mempertahankan syariah ketika mana ada orang murtad lepas Abu Bakar menjadi khalifah. Okey. Imam Abu Hayyan puji Ibn Taymiyah ni, seolah kata Ibn Taymiyah ni macam Sayyidina Abu Bakar dari sudut pertahankan kebenaran dan mempertahankan syariah. Qama Ibn Taymiyah fi nasri syari'atina maqama Sayyidi Taymin idh asad mudaru. Kemudian kata beliau seterusnya dekat syair itu, kunna nuhaddathu an habrin yaji'u lana anta al-imamul ladzi qad kana yuntadharu. Kami dulu ni dihabarkan tentang ada ulama' yang akan datang kat negeri kami ni. Rupa-rupanya engkau lah imam yang kami duk tunggu selama ni. Ini kata siapa ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kata Imam Abu Hayyan, ulama' lughah yang alim sangat-sangat. Siapa yang belajar bahasa Arab, terutamanya ilmu nahwu, kenal Imam Abu Hayyan. Kunna nuhaddathu an habrin, kami dulu dihabarkan tentang seorang alim yaji'u lana, yang akan datang kepada kami, kan? Antal imamul ladzi qad kana yuntadharu. Awaklah tokoh ataupun imam yang kami duk tunggu-tunggu selama ni. Itu kata Imam Abu Hayyan. Walaupun lepas tu berlaku persengketaan sikit Ibn Taymiyah dengan Abu Hayyan, ya, atas faktor bahasa Arab, ilmu bahasa Arab. Tapi masih lagi di penghujung hayat Imam Ibn Taymiyah, dan waktu Ibn Taymiyah wafat pun, Abu Hayyan menunjukkan yang Abu Hayyan sebenarnya akui terhadap kelebihan Ibn Taymiyah. Ada banyak fakta sejarah lah yang berkaitan dengan benda tu, tapi mungkin tak cukup masa untuk nak sebutkan. Antara ulama' yang puji Ibn Taymiyah juga sezaman dengan beliau adalah Imam Ibn Daqiq Al-Eid. Yang Imam Ibn Daqiq Al-Eid ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, imam yang mencapai tahap mujtahid mutlak. Wafat 702 Hijrah, mencapai tahap mujtahid mutlak, dipanggil Muftil Madhabain. Siapa yang belajar usul fiqh, syarah hadis hukum, kenal Imam Ibn Daqiq Al-Eid, sangat alim. Bila beliau dah sampai di penghujung umur, beliau wafat 702, pada akhir-akhir 690 lebih Hijrah, nak dekat masuk tahun 700, beliau bertemu dengan Ibn Taymiyah. Waktu tu Ibn Taymiyah baru nak masuk 40 tahun. Baru nak masuk 40 tahun. Bertemu dengan Imam Ibn Daqiq Al-Eid yang waktu tu dah sampai level mujtahid mutlak. Kata Imam Ibn Daqiq Al-Eid, aku bertemu dengan seorang lelaki yang semua ilmu ni ada di antara dua mata dia. Ya'khudhu ma yurid wa yatruku ma yurid. Dia ambil apa yang dia nak, dia buang apa yang dia nak. Ilmu ni semua ada kat depan mata dia. Bila dia cakap tu, dia just pilih je. Aku nak cakap apa, aku nak buang apa. Aku melihat orang yang ilmu ni di hadapan dia, di hadapan mata dia. Bayangkan, kata Imam Ibn Daqiq Al-Eid. Ini waktu Ibn Taymiyah umur berapa, tuan-tuan dan puan-puan? Waktu Ibn Taymiyah baru nak masuk 40 tahun. Yang beri pujian ni siapa? Al-Imam Al-Mujtahid Ibn Daqiq Al-Eid. Antara ulama' yang puji Ibn Taymiyah juga, okay, waktu Ibn Taymiyah muda, Ibn Taymiyah waktu muda ni, antara peristiwa yang berlaku, okay, antara peristiwa yang berlaku adalah peristiwa waktu Ibn Taymiyah umur 36 tahun. Ada seorang Kristian ni, namanya Assaf Al-Nasrani ni, Assaf ni,
Beliau melakukan celaan terhadap Nabi SAW secara terang-terangan waktu tu dekat Syria, dekat Dimashq. Dan ni menjadi kes yang sangat besar. Menjadi kes yang sangat besar. Bila As-Saff An-Nasrani cela Nabi SAW. Menyebabkan Ibn Taymiyah kemudiannya menulis kitab yang bertajuk As-Sarimul Maslul. Pedang yang terhunus ala Syatimir Rasul, kepada orang yang mencela Nabi SAW. Kitab tu antara kitab yang paling awal Ibn Taymiyah tulis. Ditulis pada waktu umur Ibn Taymiyah 36 tahun. Antara ulama' yang baca kitab tu adalah ulama' sezaman dengan Ibn Taymiyah yang sangat alim juga. Nama beliau Taqiyuddin As-Subki. Walaupun Taqiyuddin As-Subki pada marhalah yang akan datang daripada umur hidupnya, beliau akan bermusuh dengan Ibn Taymiyah. Tapi sebelum beliau bermusuh ni, beliau terbaca kitab Ibn Taymiyah tadi, As-Sarimul Maslul tu. Sebab beliau pun tulis kitab pada bab yang sama. Beliau ada kitab nama As-Saiful Maslul. Pasal isu mencela Nabi SAW ni. As-Subki memuji kitab Ibn Taymiyah tu dekat mukadimah beliau. Ni sebelum persekitaran berlaku lah. Tapi As-Subki puji. As-Subki puji dari sudut kemampuan Ibn Taymiyah untuk istidlal dan istinbat yang sangat tinggi. Sedangkan umur waktu tu 36 tahun je, Masya Allah. Okay? Ini antara penyaksian ulama' yang ada zaman tu. Ini kita tak pergi lagi kepada penyaksian anak-anak murid beliau. Kan? Antara ulama' yang sebenarnya sahabat Ibn Taymiyah, okay, sahabat rapat adalah Imam Jamaluddin Al-Mizzi, pengarang kitab Al-Kamal, istilah At-Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Al-Mizzi, okay, rahimahullah, seorang ulama' hadis yang sangat besar, sangat alim, rujukan utama ilmu hadis. Beliau bila puji Ibn Taymiyah, beliau kata Ibn Taymiyah ni ma ra'at ainai mithlah. Mata aku ni tak pernah tengok orang macam dia. Walam tara ainahu mithlah. Mata dia pun tak pernah tengok diri dia juga sendiri. Dia puji, dia kata Ibn Taymiyah ni, aku tak pernah nampak orang alim macam tu. Dan Ibn Taymiyah sendiri tak pernah nampak orang alim macam diri dia sendiri. Ini kata siapa, tuan-tuan dan puan-puan? Jamaluddin Al-Mizzi Al-Muhaddith Al-Kabir, yang ada kitab Tahzibul Kamal 35 jilid. Masya Allah. Itu pujian. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya nak sebut pujian ni tak habis sampai ke subuh. Banyak sangat. Okey. Adapun tentang peristiwa, okay, disebabkan masa tak cukup, okay, Ana akan sebutkan peristiwa yang berlaku dalam hidup Ibn Taymiyah ni point by point sahaja, okay, untuk menjimatkan masa. Dan Ana harap tuan-tuan boleh ambil faedah lah. Ana akan sebut point by point dan menyebut tarikh. Tadi kita dah cerita tentang berlaku isu di Kristian tu kan, yang menyebabkan Ibn Taymiyah tulis kitab As-Sarimul Maslul. Itu pada tahun 693 Hijrah. Waktu Ibn Taymiyah umur 30 lebih, 36 macam tu. Pada tahun 698 Ibn Taymiyah tulis Al-Fatwa Al-Hamawiyah. Yang selepas tu Fatwa Hamawiyah ni akan menyebabkan Ibn Taymiyah masuk penjara. Itu pada tahun 698. 699 Mongol datang serang Ibn Taymiyah. Datang serang Syria, Dimashq. Dan Ibn Taymiyah terlibat di antara orang yang berjihad lawan Mongol. Sebab sebenarnya kalau kita nak perincikan, peristiwa Mongol datang kacau Dimashq ni 3 kali. Ataupun Syria ni 3 kali. Ketiga-tiga keadaan ni, tiga-tiga peristiwa ni Ibn Taymiyah terlibat untuk berjihad dengan Mongol. Masya Allah, Ibn Taymiyah ni bukan macam zaman sekarang. Kadang-kadang kita ada ulama' yang mungkin, ataupun asatizah ke, ataupun ulama' ke, yang mungkin terkenal dalam medan ilmu sahaja. Medan jihad tak pernah kedengaran kan. Itu yang majoriti pada zaman sekarang. Mungkin tak pernah lakukan, kita cakap dakwah di, apa orang cakap, turun padang dalam berdakwah lah orang cakap. Tapi Ibn Taymiyah ni bukan saja turun padang berdakwah, turun padang untuk berperang lawan dengan Mongol. Masya Allah. Semangat jihad yang tinggi lah untuk mempertahankan negara. Itu pada tahun 699. Dan beliau juga terlibat perang dengan golongan Syiah dekat Kasrawan. Kasrawan ni satu tempat luar daripada Dimashq. Sebab geng-geng Syiah kat Kasrawan ni dikata bersekongkol dengan geng-geng Mongol. So, pemerintah yang dekat Syria, yang waktu tu pemerintah Syria ni, kerajaan Mamluk lah, Mamalik ni, mereka tak puas hati sebab tahu geng-geng Syiah ni tolong Mongol. Maka mereka pun melakukan kempen untuk perang. Antara yang join kempen tu juga Syekh Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Ibn Taymiyah terlibat dalam perang Shakhab, perang yang mengalahkan, antara perang yang waktu tu Mongol kalah lah. Mongol kalah. Sebab Mongol ni sebenarnya dia menang. Lepas tu berlaku perang Ain Jalut, dia kalah. Lepas tu dia menang, kalah. Antara yang dia kalah juga adalah pada perang Shakhab ni, yang Ibn Taymiyah join ni.
Pada tahun 705 Hijrah berlaku munazarah wasatiyah, perdebatan untuk akidah wasatiyah. Yang sebenarnya perdebatan munazarah wasatiyah ni anak nak sebut malam ni secara panjang lebar tapi tak sempat Memandangkan sekarang pun dah 8.50 dah. So anak terpaksa skip lah. Sebut pada masa akan datang insya-Allah. Pada tahun yang sebenarnya munazarah wasatiyah ni menarik lah tuan-tuan. Kita perlu belajar dan dia bagus untuk penuntut ilmu akidah. Ada orang tanya, ustaz beliau bernikah tak? Jawapannya tak. Ibn Taymiyah tidak bernikah. Ini ada orang anak terbaca soalan. Jawapannya Ibn Taymiyah tidak bernikah. Ibn Taymiyah ni termasuk daripada golongan ulama yang bujang. Al-ulama al-uzzab, okay? Al-uzzab alladhina atharu al-ilma ala zawaj. Al-ulama al-uzzab alladhina atharu al-ilma ala zawaj. Ulama bujang yang mendahulukan ilmu daripada berkahwin. Pada tahun 708 Hijrah, Ibn Taymiyah sekali lagi didakwa atas isu tawasul dengan istighasah. Pada tahun 708 Hijrah, Ibn Taymiyah dihantar ke Iskandariah, dibuang ke Iskandariah. Pada tahun 708 Hijrah inilah Ibn Taymiyah mengarang kitab beliau bernama Ar-Rad al-Mantiqiyin. Tahun 709 Hijrah, beliau dikurung dekat Iskandariah tu. Sebab atas rasa banyaklah kita nak cerita perincian tu tak sempat. Pada tahun 712 Hijrah, beliau kembali semula ke Syria. Okay, tadi dekat Mesir, dekat Iskandariah. Balik Syria, balik. Pada tahun 712 hingga 717 ni, dikatakan pada fasa 4-5 tahun lah Ibn Taymiyah banyak mengajar Imam Ibn Qayyim dan juga tulis kitab beliau yang masyhur, Darut Ta'arud Bainal Aqli wan Naql. Pada tahun 718 Hijrah, beliau telah mula diberi arahan untuk jangan berfatwa. Dan dah mula timbul isu fatwa beliau tentang talak 3. Okay. Pada tahun 719 Hijrah, beliau sekali lagi didakwa atas isu fatwa sebab didakwa atas dasar Ibn Taymiyah ni setelah diberi arahan untuk berhenti berfatwa masih lagi berfatwa, so kena tangkap juga. Pada tahun 721 dilepaskan daripada tahanan tadi tu pula, bebas kejap. Pada tahun 726 ditangkap balik semula untuk kali yang ke-6. Okey. Dan pada waktu 726 ni beliau ditangkap dan dinafikan daripada boleh beri fatwa, tak boleh tulis, diambil semua dakwat dan kertas. Maka beberapa tahun lepas tu, tahun 728 Hijrah, setelah tak ada dakwat dan kertas ni semua Ibn Taymiyah pun wafat. Rahimahullah. Dalam tahanan penjara. Wafat dalam tahanan penjara pada tahun 728 Hijrah. Setelah dihalang daripada memberi fatwa, setelah diambil daripada beliau pen dan kertas pada umur 67 tahun macam tu. Rahimahullah. Dikatakan Ibn Taymiyah ni waktu dalam penjara, setelah semuanya diambil, beliau mengambil keputusan untuk mengkhatamkan Quran sebanyak kali yang mungkin lah. Dan beliau sempat khatam dalam 80 kali. Dalam akhir-akhir bulan-bulan terakhir tu beliau sempat khatam dalam 83 kali Quran sebelum beliau wafat. Dan bila beliau wafat ni, hari beliau wafat tu adalah hari yang banyak sangat orang datang untuk solat jenazah untuk Ibn Taymiyah. Ulama sejarawan macam Imam Ibn Kathir, Az-Zahabi dan sebagainya kata solat jenazah yang dilakukan Ibn Taymiyah ni, mula orang lakukan solat jenazah tu daripada duha sampai asar. Masya Allah. Antum bayangkan, tuan-tuan dan puan-puan bayangkan betapa ramai orang yang datang solat jenazah sampai yang datang solat jenazah tu, mula solat jenazah duha, habis asar. Maksudnya jemaah baru solat jenazah. Maksudnya berulang, ada banyak orang datang lah. Kiranya tukar-tukar jemaah. Tukar jemaah yang ni dah habis solat. Sampai asar, punya ramai. Jutaan orang. Kata Imam Az-Zahabi dengan Ibn Kathir 1 juta atau 2 juta orang. Yang itu menunjukkan betapa orang ramai sayang kepada Ibn Taymiyah. Sebab tu Imam Az-Zahabi sendiri cakap Ibn Taymiyah ni disayangi oleh ammatun nas. Orang-orang awam cukup sayang Ibn Taymiyah. Orang-orang yang soleh cukup sayang Ibn Taymiyah. Kan, sebab tu ramai yang solat untuk Ibn Taymiyah. Bahkan kata Imam Ibn Rajab dalam Zail Tabaqat Al-Hanabilah, Ibn Taymiyah ni dilakukan solat ghaib untuk jenazah beliau di banyak negara. Okay, solat ghaib untuk jenazah beliau Ibn Taymiyah ni dilakukan untuk banyak negara. Hatta Imam Ibn Rajab kata solat jenazah ghaib dilakukan untuk Ibn Taymiyah sejauh dekat China. Hatta Fisin, sehingga kat China. Sehingga dekat China, bila diorang nak solat jenazah ghaib untuk Ibn Taymiyah, akan ada orang yang menyeru, solatlah untuk tarjuman Al-Quran. Solatlah untuk pakar tafsir Quran ni. Solatlah untuk pakar tafsir Quran ni. Jadi Masya Allah, ini tentang hari kewafatan beliau rahimahullah.
Sebenarnya nak sebut banyak lagi lah. Ana sebenarnya dah ringkaskan dalam 90%, tapi banyak lagi nak sebut. Cuma di pengakhir ni ana sebut sikit lah pengaruh Ibn Taymiyah, okay? Pada ana sebut sikit tentang anak murid beliau. Ibn Taymiyah mempunyai anak murid yang masyhur. Ana ambil masa dalam 10 minit lagi kot. Okay? Ana cuba habis dalam 94 minit, 95 minit. Lambat dalam 4 minit macam tu. Antara anak murid beliau adalah Imam Ibn Kathir, ulama tafsir yang masyhur, wafat 774 Hijrah. Ibn Kathir sangat alim dalam bidang fiqh, dalam bidang hadis, dalam bidang tafsir dan macam-macam bidang lah. Dan Ibn Kathir ni merupakan menantu kepada kawan Imam Ibn Taymiyah, iaitu Imam Jamaluddin Al-Mizzi. Jamaluddin Al-Mizzi yang merupakan kawan kepada Imam Ibn Taymiyah, menantu beliau adalah Imam Ibn Kathir. Dan mereka berdua ni, ayah mertua dan menantu ni, sangat menghormati Ibn Taymiyah dan sangat sayang Ibn Taymiyah. Dekat-dekat Imam Ibn Kathir ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, disakiti berulang kali sebab Imam Ibn Kathir, setelah Syekhul Islam Ibn Taymiyah wafat, beliau banyak pertahankan pendapat Syekhul Islam. Okay? Setelah Syekhul Islam wafat, Imam Ibn Kathir banyak backup Ibn Taymiyah. Sehingga ulama kata Ibn Kathir ni diuji dan disakiti berulang kali. Uzi ya marrat. Disakiti berulang kali. Dan Imam Ibn Kathir sendiri mewasiatkan agar Ibn Kathir punya kubur ni ditanam dekat dengan ataupun bersebelahan dengan guru beliau, Syekh Islam Ibn Taymiyah. Dan ini menunjukkan betapa sayangnya Imam Ibn Kathir kepada guru beliau rahimahumallah, Imam Ibn Kathir dan Ibn Taymiyah. Antara anak murid Ibn Taymiyah juga adalah Imam Ibn Qayyim yang wafat 751 Hijrah. Imam Ibn Qayyim ni, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pernah biasa dengar namanya, ulama yang sangat alim. Penulisan dalam semua bidang. Dalam akidah ke, dalam usul ke, dalam fiqh ke, dalam tafsir ke, beliau lah juara. Beliau ada kitab A'lam ataupun I'lamul Muwaqqi'in dalam usul fiqh dan fatwa. Beliau ada kitab Shifa'ul Alil fi Masail Qada'i wal Qadari wal Hikmati wat Ta'dil dalam akidah. Beliau ada kitab Madarijus Salikin dalam bab akhlak. Beliau ada kitab Turuq Al-Hukmiyah dalam isu politik, as-siyasah syariah kan, Turuq Hukmiyah. Beliau ada banyak sangat kitab Imam Ibn Qayyim ni. Ni beliau merupakan anak murid utama Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ibn Qayyim pun ada syarah bagi Mukhtasar Sunan Abi Daud, Tahdzibus Sunan namanya. Tahdzibus Sunan. Ada kitab Zadul Ma'ad dalam sirah yang masyhur. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan pun sudah dengar nama Zadul Ma'ad 7 jilid. Itu anak murid Ibn Taymiyah. Ibn Qayyim sangat alim. Sangat alim. Anak murid kedua. Anak murid ketiga Ibn Taymiyah yang masyhur adalah Imam Az-Zahabi, wafat 748 Hijrah. Ulama besar dalam bidang sejarah, bidang hadis. Sangat alim. Okay. Az-Zahabi ni cukuplah disebut nama beliau. Orang yang belajar hadis, belajar qiraat, belajar sejarah, cukup kena Imam Az-Zahabi rahimahullah. Antara anak murid Ibn Taymiyah juga adalah Imam antara yang anak murid beliau juga adalah Imam Ibnu Muflih Al-Hambali. Ulama besar. Ibnu Muflih ni adalah tuan-tuan dan puan-puan rujukan utama dalam mazhab Hambali. Sangat alim dalam bidang fiqh dan usul. Ibnu Muflih. Antara anak murid Ibn Taymiyah juga As-Safadi. Antara anak murid Ibn Taymiyah juga Al-Bazzar. Antara anak murid Ibn Taymiyah juga Al-Birzali. Mereka ni semua sejarawan. Al-Mu'arrikhun. Jadi kalau kita tengok anak murid Ibn Taymiyah ni, pakar tafsir ada, pakar hadis ada, pakar sejarah ada, pakar akidah macam Imam Ibn Qayyim ada, pakar usul fiqh ada, pakar fiqh ada. Masya Allah, semua ada kan. Jadi itu menunjukkan betapa berkualitinya seorang guru bila produknya anak-anak muridnya sebegitu rupa. Sedemikian rupa kan. Itu tentang anak murid. Setengah orang ingat antara anak murid Ibn Taymiyah adalah Imam Ibn Rajab, wafat 795, tapi tak tepat. Imam Ibn Rajab tak pernah belajar dengan Imam Ibn Taymiyah. Imam Ibn Rajab hanya sempat belajar dengan Imam Ibn Qayyim. Itu pun beliau sempat belajar dengan Imam Ibn Qayyim pada akhir-akhir hayat Imam Ibn Qayyim dan 2-3 tahun terakhir sahaja. Okay? So Imam Ibn Rajab bukan anak murid Ibn Taymiyah. Imam Ibn Rajab anak murid kepada anak murid Ibn Taymiyah. Itu tentang anak murid. Dan ada banyak lagi anak murid beliau yang lain. Imam Ibn Abdul Hadi, wafat 744 Hijrah. Ulama hadis yang sangat alim. Wafat muda sebelum umur 40 tahun. Kan? Sangat alim. Beliau ada kitab As-Sarimul Munki. Yang beliau dalam tu beliau berdebat dengan Imam Subki lah. Itu anak murid Ibn Taymiyah. Itu tentang anak murid. Adapun kitab-kitab Ibn Taymiyah sendiri, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ibn Taymiyah punya kitab, kata Imam Ibn Abdul Hadi dalam Al-Uqul Ad-Durriyah, adat muallafat Ibn Taymiyah ni, okay, lam yandabit. Terlalu banyak, kami anak murid ni dah tak boleh nak kira dah.
Ibnu Taimiyah ni tulis punya banyak tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, sampai anak murid mereka dah tak tahu nak kira berapa. Tak tahu nak kira berapa. Terbitan moden, cetakan moden untuk kitab Ibn Taimiyah yang dijumpa setakat ni, okey. Setakat yang ana kadarkan sekitar 80 hingga 90 jilid. Okey, 80 hingga 90 jilid adalah cetakan moden untuk kitab Ibn Taimiyah yang dijumpai. Yang ni yang ana kadarkan. Ana kumpul semua, ana kadarkan lebih kurang 80 hingga 90 jilid tulisan oleh Ibn Taimiyah. 80 hingga 90 jilid. Tuan-tuan boleh bayangkan, satu jilid tebal ni tuan-tuan kali 80 kali 90. Dan maksudnya daripada lantai sampai ke siling kitab beliau. Dan mungkin lebih lagi. Masya Allah Ibn Taimiyah. Dan mencerita tentang kitab beliau ni sangat panjang lah. Ana pun tak sempat dah, nak habis dah masa. Ana just cakap yang Ibn Taimiyah ni menulis dalam banyak bidang. Dalam akidah, beliau ada kitab Akidah Wasatiyah. Dalam menolak ahli falsafah, beliau ada kitab As-Safariyah. Dalam menolak ahli kalam, beliau ada banyak kitab. At-Tadmuriyah, ada kitab Darut Ta'arud, ada kitab Bayan Talbiz Jahmiyah. Dalam menolak Syiah, beliau ada kitab Minhajus Sunnah. Dalam menolak Kristen, beliau ada kitab Al-Jawab As-Sahih Liman Baddala Din Al-Masih. Dalam kitab tafsir, beliau ada kitab Muqaddimah fi Usul Tafsir. Kan? Dalam bidang usul, beliau ada Al-Musawwadah li Ahli Taimiyah. Beliau sambung penulisan kitab usul fiqh yang ayah dan atuk beliau tulis. Al-Musawwadah li Ahli Taimiyah. Beliau ada banyak pandangan-pandangan dalam fiqh dan usul fiqh yang terkumpul dalam Majmu' Fatawa. Banyak. Ibn Taimiyah ni tulis dalam semua bidang. Tafsir, akidah, hadis, semua ada. Walaupun tidak menafikan fokus beliau yang banyak dalam akidah dan pemikiran. Akidah, pemikiran dan falsafah. Tapi dalam tafsir, fiqh, usul pun sangat banyak sebenarnya. Sangat banyak. Dan tesis yang dikumpulkan pun terlalu banyak. Okey, poin terakhir malam ni adalah ana nak cerita kesannya. Kesannya Ibn Taimiyah ni pada zaman beliau sangat mempengaruhi orang-orang yang hidup zaman tu. Beliau ni diminta beri fatwa di serata dunia Islam. Di Wasit, dekat Iraq, di Hamah, dekat Syria, dekat Tadmur daripada Syria. Mereka ni semua orang-orang yang hantar surat minta Ibn Taimiyah tulis fatwa. Daripada Marrakesh, dekat Maghribi, dekat Morocco pun hantar dekat Ibn Taimiyah minta bagi fatwa. Ibn Taimiyah ada tulis surat kepada raja Kristian dekat Cyprus, Al-Qubrusiyah. Kan? Beliau ada tulis kitab dekat Mesir, Al-Juibah Al-Misriyah, Jawab I'tiradat Misriyah dan sebagainya. Ibn Taimiyah juga menulis surat kepada bandar nama Tabriz, di mana beliau mengijazahkan kitab-kitab hadis beliau. Jadi Ibn Taimiyah ni tuan-tuan dan puan-puan dan Allah sekalian, beliau ni sangat mempengaruhi umat waktu tu. Semua orang cari beliau, semua orang bertanya fatwa pada beliau. Dan seperti mana yang kita tahu, beliau ni orang yang banyak bergelumang dengan orang ramai. Turun jihad sekali, berdakwah bersama-sama dengan orang ramai, duduk sekali dengan orang ramai, bergaul dengan orang ramai. Orang kenal Ibn Taimiyah. Okay, beliau bukan orang yang ulama yang menyendiri, tak. Beliau ni ulama yang aktif, cuba memberi sumbangan. Bahkan dalam politik pun ada tolong. Beliau cuba, bila berlaku peperangan Tatar, beliau jumpa Sultan Ibn Nasir Al-Qalawun dekat Mesir untuk minta tolong bagi askar. So dalam politik, dalam dakwah, semua terlibat. Masya Allah. Politik, dakwah, keilmuan, semua beliau terlibat. Kan? Kesan beliau banyak. Anak-anak murid beliau membawa ilmu tu sampai zaman sekarang. Kita nampak kesannya kuat Ibn Taimiyah ni. Imam Ibn Kathir quote kitab Ibn Taimiyah Muqaddimah fi Usul Tafsir secara penuh dalam tafsir Ibn Kathir. Imam Ibn Al-Wazir quote kitab Tadmuriyah secara penuh dalam kitab beliau, Itharul Haq 'alal Khalq. Kan? Imam Ibn Abil Izz quote banyak daripada Imam Ibn Taimiyah dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah beliau. Dan banyak lagi ulama-ulama yang datang selepas tu. Imam Suyuti yang tulis tentang bagi Ibn Taimiyah. Ad-Dihlawi pun ada tulis tentang mempertahankan Ibn Taimiyah dan sebagainya sampai zaman sekarang. Terlalu banyak. Okey. Jadi atas kesetukan masa, anda kena berhenti sampai kat sini dulu untuk memberi ruang untuk solat Isyak. Nanti boleh follow kuliah seterusnya oleh Al-Fadhil Doktor Al-Muhaddith, okey, Dr. Kamilin Jamilin hafizahullah wafaqah. Okey. Ada beberapa soalan yang ada orang minta untuk jawab. Pertama, beliau bernikah tak? Anda jawab tadi tak bernikah. Kitab apa yang sesuai untuk tahu biografi Ibn Taimiyah? Terlalu banyak kitab, tapi kalau nak recommend, anda bagi kitab yang paling menyeluruh lah, kitab Al-Uqud Ad-Durriyah fi Manaqib Syekhul Islam Ibn Taimiyah oleh Imam Ibn Abdul Hadi, wafat 744 Hijrah. Kira tak apa ke kalau saya nak ikut jejak beliau, tak bernikah sebab nak fokus menuntut ilmu? Ulama bahas hukum tak bernikah ni. Antaranya Syekh Abdul Fattah Burudah ada bahas dekat permulaan kitab beliau, apa, Al-Ulama Al-Uzab Alladzina Atharu Ilm ala Zawaj. Kesimpulannya, tak digalakkan untuk niat untuk tak berkahwin.
Tak digalakkan. Tidak digalakkan. Okey. Yang para ulama yang tidak berkahwin ni pun mereka buat macam tu atas dasar maslahah tertentu. So hukum asalnya tidak digalakkan. Bahkan yang digalakkan berkahwin lah. Mustahab. Dapatkan buku-buku beliau dalam bahasa Melayu. Dalam di mana bahasa Melayu? Bahasa Melayu yang ni yang saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan dalam tuan sekalian. Dalam bahasa Melayu saya tak tahu ada biografi yang sangat menyeluruh tentang Ibn Taymiyah. Yang saya pernah baca pun saya dah pernah baca banyak dalam bahasa Melayu. Yang saya tahu yang agak okey adalah tulisan Dr. Zuhdi kalau nak tak silap tu. Yang pemikiran Ibn Taymiyah. Tapi yang nak baca buku tu lama dulu. Itu pun setelah nak lihat balik, buku tersebut sebenarnya Masya Allah dilakukan pada zaman ia ditulis sangat bagus lah. Cuma sekarang ni bila dah ada banyak rujukan dan sebagainya, mungkin ada banyak maklumat yang kena update dan diperbetulkan. So dalam bahasa Melayu sebenarnya saya tak pasti ada rujukan yang bagus tentang biografi beliau. So cerita sedih sikit lah. Tapi yang kalau orang cakap lah, yang terbaik apa dalam bahasa Melayu? Kalau yang terbaik saya kata baca buku Dr. Zuhdi tu. Dr. Zuhdi kalau saya tak silap. Dr. Zuhdi ke Dr. Kamil Majid? Yang pemikiran Ibn Taymiyah tu. Asalnya thesis master beliau kalau tak silap. Itu dalam bahasa Melayu. Kenapa ramai juga asatizah masa kini tak setuju dengan Ibn Taymiyah malah mencercanya? Kenapa ni atas dasar khilaf dalam bab akidah ataupun fiqh sebenarnya. Okey. Dan benda ni sejak dulu dah berlaku. Fenomena mencerca Ibn Taymiyah ni, menipu atas nama beliau, menuduh beliau macam-macam mujassimah ni dah berlaku sejak dulu. Kan? Sedangkan Ibn Taymiyah ni sebenarnya terlepas daripada melakukan tajsim. Beliau ni bukan mengatakan Tuhan tu berjisim sebenarnya. Ialah dalam perbahasan akidah kita ada isu dipanggil lazimul mazhab. Kan? Lazimul mazhab ni mazhab ke tidak, tapi itu perincian ilmu akidah lah. Secara adapun kalam beliau yang muhkam dan sharih, beliau nafi Allah ni jisim. Cuma setengah orang dia tak nak ambil kalam yang jelas tu, beliau akan ambil kalam yang lawazim kalam Ibn Taymiyah dan kata macam-macam kat Ibn Taymiyah. Dan benda ni adalah sunnatullah pada perjuangan. Semua orang yang berjuang atas dasar kebenaran macam mana pun akan diuji dan akan dicerca dan akan dicela. Okay? Sebab tuan-tuan dan puan-puan dan rahmatullah sekalian, jalan dakwah ni tak pernah mudah. Kan? Saya ni cakap dalam keadaan saya ni tak banyak pengalaman. Orang lain yang banyak pengalaman tahu bahawa jalan dakwah ni penuh dengan duri dan pancaroba. Benda tu biasalah. Jadi sampai sini sahaja kuliah malam ni. InsyaAllah kalau ada masa akan datang kita akan sentuh lagi di detail lah. Sebab ada banyak peristiwa. Kalau saya boleh kata tadi, saya dah sebut dalam 5% kot. Hanya 5% daripada maklumat tentang Ibn Taymiyah yang saya sebut. Okay, mungkin ada kesempatan akan datang. Allah bagi kesempatan, Allah bagi rezeki dan Allah beri ruang. Okay. Dan Allah panjangkan umur untuk saya. Mungkin ada kesempatan lain untuk bahas dengan lagi detail. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, jadi sampai sini saja. Saya tutup majlis kat sini. Apa yang baik itu daripada Allah, yang lemah tu daripada diri saya sendiri. Okay, yang lemah tu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.